Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali kita dalam siri yang kedua permodelan matematik, iaitu bab terakhir dalam matematik KSSM tingkatan 5. Okey, untuk hari ini kita akan fokus kepada standard pembelajaran yang kedua, iaitu menyelesaikan masalah kehidupan sebenar melalui permodelan matematik yang melibatkan fungsi 1. Linear, 2. Kuadratik, 3. Eksponen, dan mengkomunikasikan proses permodelan matematik yang dilaksanakan. Okey, terlebih dahulu kita tengok dulu apakah komponen permodelan matematik. Okey, 1. Mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. 2. Membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Yang ketiga, mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Yang kelima, memurnikan model. Dan yang terakhir, melaporkan dapatan. Okey, hari ini kita akan tengok 3 situasi mewakili 3 fungsi yang berbeza. Okey, situasi yang pertama, syuhada akan menerima upah sebanyak RM42 jika dia bekerja selama 6 jam sebagai juruwang di sebuah pusat membeli belah. Jika syuhada bekerja selama 9 jam, berapakah jumlah upah yang akan syuhada terima? Okey, ingat balik 6 komponen tadi. Yang pertama, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Untuk situasi ini, kita nak tentukan jumlah upah yang akan diterima oleh syuhada jika dia bekerja selama 9 jam. Okey, kita tahu bahawa apabila bilangan jam bekerja bertambah, maka jumlah upah yang diterima juga bertambah. Oleh itu, jumlah upah berubah secara langsung dengan bilangan jam bekerja. Okey, yang kedua, kita buat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Kita andaikan bahawa upah sejam yang diterima oleh syuhada tu sama bagi suatu tempoh syuhada ni bekerja. Okey, katakan X mewakili bilangan jam dan Y mewakili jumlah upah yang diterima. Y berubah secara langsung dengan X, maka Y sama dengan KX dengan keadaan K ialah pemalar. Okey, komponen yang ketiga, kita aplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Kita gantikan nilai upah Y sama dengan 20 dan X sama dengan 6, iaitu masa bekerja syuhada, dalam persamaan Y sama dengan KX. Jadi di sini kita akan dapat K sama dengan 7, maka Y sama dengan 7X. Jadi kalau kita nak tahu berapa upah yang syuhada dapat untuk tempoh 9 jam bekerja, kita gantikan X sama dengan 9 dalam persamaan linear tadi dan kita akan dapat 63. Maka kita tahulah yang syuhada ni akan menerima upah sebanyak RM63 jika dia bekerja selama 9 jam. Okey, kita pergi ke komponen yang keempat, menentusahkan dan mentafsir penyelesaian. Okey, model fungsi linear Y sama dengan 7X yang kita dapat tadi tidak dapat digunakan untuk semua situasi upah jam yang diterima dan masa bekerja kerana nilai tersebut mungkin berbeza mengikut situasi. Sebagai contoh, mungkin ada situasi yang mana dalam tempoh 5 jam pertama upah dia sama. 5 jam yang berikutnya upah dia lain pula. Jadi kat situ tak boleh kita guna fungsi linear yang macam ni. Okey, kita pergi ke komponen yang kelima, iaitu memurnikan model matematik. Model matematik untuk situasi ini tidak dapat dimurnikan kerana maklumat yang diberikan adalah terhad. Okey, kita pergi ke melaporkan dapatan. Kita perlu membuat laporan berdasarkan tafsiran penyelesaian yang diperoleh dalam komponen yang ketiga tadilah. Okey, kita pergi tengok situasi yang kedua pula.
Sebuah syarikat menjual kalkulator ingin membuat model keuntungan jualan. Jadual di bawah menunjukkan jumlah keuntungan jualan PX apabila X unit kalkulator dijual. Tentukan keuntungan syarikat. Keuntungan maksimum syarikat itu. Okey, ini bilangan unit yang dijual sehingga 6,000 unit dijual. Ini keuntungannya. Kalau kita tengok sini, bilangan yang paling banyak dia mengalami kerugian. Okey, kita tengok komponen yang pertama, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Kita dapat, dalam situasi ini kita nak dapatkan model keuntungan jualan syarikat itu, dan kita nak tentukan keuntungan maksimum daripada model tersebut. Okey, kita buat andaian bahawa keuntungan maksimum dicapai pada suatu paras jualan tertentu dan jumlah keuntungan maksimum bukan dicapai berdasarkan bilangan jualan kalkulator tertinggi yang seperti saya sebutkan tadi. Dia jual paling banyak 6,000 tapi waktu 6,000 tu dia mengalami kerugian. Itu maksud di sini. Okey, kita buat pemboleh ubah. Kita kena pasti pemboleh ubah. Dalam ni keuntungan kita guna P dan bilangan unit kalkulator yang dijual kita guna X. Okey, kita aplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Di sini kita melukis graf PX melawan X. Graf keuntungan melawan bilangan kalkulator yang terjual. Jadi berdasarkan graf keuntungan ni kita dapati dia keuntungan maksimum dia terletak di sini apabila dia menjual 3,000 unit. Okey, maaf ya, ini kesilapan teknikal. Sebenarnya 270,000 saja. Okey, kita pergi ke komponen yang keempat. Kita tentu sah betul ke tidak jawapan yang kita dapat berdasarkan graf tadi. Okey, di sini kita tahu graf yang kita dapat itu ialah fungsi kuadratik, lengkung fungsi kuadratik. Jadi kita menggunakan fungsi kuadratik untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kat sini macam mana kita nak dapatkan penyelesaian dia, kita memerlukan 3 titik. Ini titik yang pertama, kosong negatif 90,000. Titik yang kedua, 1,000 dengan 110,000. Titik yang ketiga, 6,000 negatif 90,000. Okey, untuk yang pertama sekali kita ambil titik yang pertama. Kita gantikan X dia dalam ni dan kita akan dapat nilai C kita negatif 90,000. Lepas tu kita ambil titik yang kedua, kita gantikan dalam fungsi kuadratik ni, AX kuasa 2 tambah BX tambah C, di mana X dia kita gantikan dengan 1,000, C dia kita dapat dekat sini tadi, negatif 90, dan 110 ni di sinilah, di nilai keuntungan dia. Jadi kat situ bila kita selesaikan, kita akan dapat 1,000 A tambah B sama dengan 20. Jadi di sini kita namakan dia sebagai persamaan 1. Okey, lepas tu kita ambil titik yang ketiga pula. Kita gantikan negatif 90 ni kat sini. X dia dengan 6,000. Sini X dia 6,000. Yang ni nilai C yang kita dapat yang pertama tadi. Kita selesaikan, kita akan dapat persamaan linear 36,000 A tambah 6B sama dengan kosong. Kita namakan dia sebagai persamaan 2. Jadi di sini bila kita ada dua persamaan linear, kita selesaikan secara serentak. Di sini saya menggunakan kaedah penghapusan di mana saya nak hapuskan nilai B. Jadi untuk persamaan 1 saya darabkan dengan 6. Jadi kita ambil persamaan 2, kita tolakkan dengan persamaan 1. Maka kita akan dapat nilai A. A sama dengan negatif 0.04. Bila dah dapat nilai A, kita gantikan A dalam persamaan 1. Kita kira kita akan dapat B kita 240. Jadi bila dah ada A, ada B, kita gantikan dalam persamaan fungsi kuadratik kita tadi. Negatif
X kuasa 2 tambah B X tolak C tadi, kita gantikan A, B, C. Jadi inilah fungsi kuadratik kita. Jadi kita nak sahkan betul ke keuntungan maksimum dia pada bilangan kalkulator 3000 unit. Jadi kita gantikan nilai X kita 3000 ke dalam fungsi kuadratik tu. Jadi bila kita kira, kita dapatlah 270,000. Jadi sahlah kita punya penyelesaian kita pada komponen yang ketiga tadi. Okey, lepas tu kita memurnikan model matematik. Okey, model ni mungkin tidak benar bagi keuntungan maksimum yang diperoleh syarikat lain. Model baru diperlukan untuk situasi yang berbeza. Okey, contohnya mungkin syarikat lain apabila semakin banyak dia jual, semakin banyak dia untung. Jadi model ni tak benarlah untuk dia. Jadi berbeza, kita kena guna model yang baru. Kejituan jawapan akan bertambah jika lebih banyak data yang diambil. Okey, dan last kali kita pergi ke komponen yang keenam, melaporkan dapatan. Kita perlu buat laporan berdasarkan tafsiran penyelesaian yang kita perolehi dalam komponen 3 dan 4 tadi. Okey, jadi kat sini selesailah sudah contoh bagi situasi yang melibatkan fungsi kuadratik. Okey, kita tengok pula situasi yang terakhir, iaitu situasi yang ketiga. Populasi penduduk di sebuah negara ialah 2.5 juta dengan kadar pertumbuhan populasi 6% setiap tahun. Hitung populasi penduduk di negara itu 4 tahun yang akan datang. Okey, kita pergi ke komponen yang pertama, kena pasti dan definisi masalah. Kita nak tentukan penduduk di negara itu bagi 4 tahun yang akan datang. Maklumat yang dibagi populasi semasa 2.5 juta dan kadar pertumbuhan 6% setiap tahun, iaitu 6/100. Okay, kita pergi ke komponen yang kedua, kita buat andaian dan kena pasti pemboleh ubah. Kita andaikan kadar kelahiran dan kematian adalah tetap bagi setiap tahun di negara itu. Katakan P sebagai populasi dan R ialah kadar pertumbuhan. Kadar pertumbuhan tu yang 6% tu lah. Okey, seterusnya yang ketiga, kita aplikasikan matematik untuk selesaikannya. Macam mana kita kira? Ni nak bagi jelas, kita guna kaedah jadual lah. Kita buat tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat. Ini populasi asal. Okey, pertambahan populasi asal darabkan dengan 0.06. Jadi jumlah populasi kita 2.500.000 tambahkan dengan 2.500.000 didarabkan dengan 0.06. Bila kita permudahkan, kita akan dapat macam ni. Untuk lebih mudah lagi, inilah jawapan untuk jumlah populasi pada tahun yang pertama. Pada tahun yang kedua pula, kita ambil populasi tahun pertama ni, kita letak pada populasi yang di sini. Pertambahan populasi, kita guna populasi semasa ni darabkan dengan 0.06. Jadi jumlah populasi kita 2.500.000 darabkan dengan 1.06. Ini populasi semasa. Kita tambahkan dengan populasi pertambahan ni. Dan bila kita permudahkan, kita akan dapat 2.500.000 darabkan dengan 1.06 kuasa 2. Kita buat lagi tahun yang ketiga dan tahun yang keempat. Okey, kita terus keempat je lah ya. Okey, kita ambil populasi tahun yang ketiga. Yang ni, pertambahan populasi tahun ketiga darabkan dengan 0.06. Jadi, jumlah populasi, ini tahun ketiga punya populasi, tambahkan dengan pertambahan populasi. Kita permudahkan, kita akan dapat 2.500.000 darab 1.06 kuasa 4. Ini ialah jawapan dari soalan tadi. Ini ialah populasi pada tahun 4 tahun akan datang tadi. Jadi sekarang ni kita nak sahkan betul ke tidak? Okey, pola jumlah populasi PT pada masa tahun ketiga digeneralisasikan kepada model matematik dengan PO ialah populasi awal dan R ialah kadar pertumbuhan, di mana PT sama dengan PO 1 tambah R darabkan dengan T. Di sini, graf PT melawan T menunjukkan satu pertumbuhan eksponen apabila T bertambah. Ini dia graf dia. Jadi betul lah. Okey. Ini ialah fungsi eksponen. Jadi kita telah menyelesaikan masalah
situasi tadi menggunakan fungsi eksponen. Okay, sekarang ni kita nak murnikan model matematik. Okey, model ini tidak dapat dimurnikan kerana data yang diberi terhad. Jadi kejituan jawapan akan bertambah jika lebih banyak data yang diambil. Tak perlu dimurnikan lagi, kita terus je kepada laporan. Okay. Melaporkan dapatan. Okey, sekarang kita buat laporan berdasarkan tafsiran penyelesaian yang kita perolehi dalam step yang ketiga ataupun komponen yang ketiga tadi. Ketiga dan keempat tadi. Jadi, itu ialah cara kita menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi yang berbeza. Kita dah tengok tadi. Contoh yang pertama, kita menyelesaikan permasalahan bagi situasi itu menggunakan pemodelan matematik menggunakan fungsi linear. Situasi kedua, kita guna fungsi kuadratik. Situasi yang ketiga ni pula kita menggunakan fungsi eksponen. Jadi, apa yang penting dalam pelajaran kita hari ini, kita kena tahu yang setiap masalah dalam kehidupan kita ni kita boleh selesaikan menggunakan permodelan matematik yang melibatkan fungsi tiga itulah. Jadi kita kena perhatikan, kita kena pasti fungsi apa yang kita nak nak guna untuk menyelesaikan masalah yang diberi. Jadi saya harap semua murid jelas dengan apa yang setelah saya sampaikan tadi. Apa yang penting di sini kita kena tahu apakah 6 komponen yang ada dalam permodelan matematik dan apakah fungsi yang kita nak guna bagi menyelesaikan sesuatu masalah itu. Okey, itu saja pelajaran kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih.